One di antara Ulhetna menentang dengan Selangor Red Giant, di mana Ulhetna pasukan Metuki yang akan menjadi first pick. Apa pun untuk pasukan Macam mana dengan Bruno? Kali ini kita takut ke Bruno tak? Yes, Bruno. Takut lah, bro. Yes. Patch 47 nampak tidur kat situ. Adakah itu hajat dia untuk match ini? Adakah itu aja dia untuk match ini? Kau cakap kau nak serius tadi, Mas? Ha? Oh, Kau cakap kau nak serius tadi? Dah cakap, Sidai. Lepas tu bila benda tu jadi, saya dah makin tidak serius. Aduh, macam mana Mas? Ha? Benda dah cuba kan? Ya, G. Ya. Dia dah start. Begitu nakal rakan-rakan ni. Tetapi sekarang ni pemilihan yang agak lama daripada pasukan Ulhetna. Mereka juga kena memikirkan apakah yang akan diberikan fokus. Suyu di ban keluar. Mana Fanny, man? Setelah mereka ban keluar Alpha, Fanny di ban juga. SRG band sendiri ya, Fanny? Sekejap, adakah... Okay, mereka tak nak mengambil Suyu terlebih dahulu. Susin mungkin menjadi tumpuan mereka, ataupun mungkin sedikit sebanyak hero yang fleksibel seperti Chow menjadi tumpuan. Hilda dulu yang akan dia ban keluar. Nampak macam Hayabusa juga dicari pada saat ini. Masih lagi ada Gatot Kaca bersama dengan High Loss. Betul. Untuk ban keluar oleh mana-mana pasukan. Kali ini apabila melihat Hilda telah pun dikeluarkan pasukan Ulhetnar, perlu juga untuk memberikan tumpuan terhadap mid laner mereka. Mungkin laner kita lah. Di mana Valentina menjadi satu rebutan sekarang ni untuk Rosa dan juga untuk Stormy. Kedua-duanya memang unggul berada di atas untuk menggunakan Valentina. Cakap pasal Valentina, memang dua-dua agresif gameplay. Ya, tapi Valentina Stormy pada semalam tidak membakar hasil seperti yang diingini. Ya, ada gameplay yang menakjubkan tetapi tidak mencukupi untuk membenarkan mereka mendapatkan kemenangan. Yves di bank keluar. Okey, jadi mungkin Justin menjadi tumpuan mereka sebagai pick yang pertama. Jacket Selangor Red Giant yang begitu cantik dipamerkan kepada kita, saya pun nak. Jaket dia pula Jaket pun baik juga. Oh. Nampaknya seperti yang diorang dah rancang kan. Diorang takkan lepaskan baju ni daripada mana-mana perlawanan. Semalam dia main pakai baju apa, Mas? Baju Kira dia pakai baju apa? Ingat. Baju mana? Dia pakai baju yang merah yang baju merah yang dalam, bukan? Yang sekarang diorang pakai sekarang. Yang ni, baju Stormy pakai ni. Oh, Stormy kena pakai baju tu. Tak silap saya lah semalam, hari pertama. Tapi tanpa jaket. Tanpa jaket. Kalau salah, salahkan Sunfrost. Okey. Tak apa. Tapi Susin di band keluar. Ya. Pada saat ini kita lihat dengan pick yang pertama boleh untuk dimiliki oleh mereka. Gatot Kaca terbuka. Alas juga ada. Berbagai sebenarnya yang boleh untuk diambil. Chip mungkin tak akan dijadikan pilihan. Tapi Matilda juga masih lagi ada. Tapi Bruno yang paling kita nantikan. Bruno dilepaskan sekali lagi. Jusin lawan Bruno. Sebenarnya satu trade yang baik tau kalau lepaskan Jusin. High loss. Memang awak tak priority pick untuk Bruno. Ada tak something yang boleh buatkan saya jelas kat sini, Karakuri? Kenapa orang tak boleh Bruno dulu? Saya pun tak tahu sebab saya pun nak mengharapkan mereka pada di bahagian first pick mengambil Bruno terlebih dahulu. Tapi mungkin apabila mereka menyaksikan sebentar tadi Bruno juga mampu dijatuhkan, mampu menghadapi kekalahan, mereka tidak merasakan kepentingan untuk memberikan fokus yang terlalu tinggi kepada Bruno. Tetapi untuk mereka yang berada di bahagian second pick, Selangor Giant mungkin wajar untuk membawa masuknya sekarang ini. Mungkin Bruno bersama dengan Joy boleh saja dibawa masuk. Cuma perlu hati-hati dengan pengambilan Charles lepas itu. Bruno Joy. Bruno Matilda. Bruno Joy. Ciao. Nice. Mungkin inilah waktunya. Kita tengok Joy, adakah dia akan ambil Joy? Hayabusa pun tak cantik juga kat sini. Apa-apa dia ambil pun tak cantik sebenarnya. Sebab Chow dah pun ada untuk mengawal sebab tu. pergerakan Joy nanti untuk pergi kepada bahagian backline. Cuma sekarang ni kita juga kena memikirkan untuk Selangor Red Giant, adakah mereka nak memberikan fokus kepada jungle mereka selepas ini ataupun mungkin mid laner seperti Mungkin dia akan ambil Gatot Alpha. Gatot pun cantik untuk counter ke atas Chow tu. Tapi nampak macam tak okey lah dia ambil high load pertama Gatot lagi. Tapi kalau dia tak kisah pasal perkara tersebut, boleh ambil sekarang. Valentina bersama Alpha okey juga. Hayabusa Valen ke? Hayabusa Harit. Oh wow. Tapi Haris macam
Dah lah tak dikena ban. Jarang lah sekarang ni Haris diberikan ban untuk mana-mana pasukan sekalipun. Tapi macam tak terlalu awal ke untuk ambil Haris kat sini Karakuri? Saya rasa agak awal sebenarnya mempamerkan goal laner dan juga jungler mereka pada waktu yang sama. Dan ini juga mungkin boleh menyebabkan untuk pasukan Selangor Giant boleh saja memberikan fokus untuk frontliner yang lebih kebal lagi, disebabkan untuk Ulhetna mereka mempunyai damage burst tetapi tidaklah terlalu tinggi, tidaklah mampu untuk meleburkan frontliner yang terlalu kebal. Boleh je nak ambil alpha untuk Skies kalau nak. Dah kena ban. Oh sorry, maafkan saya. Boleh untuk kuncikan Link pun okey, Joy pun okey. Lihat terlebih dahulu, tapi saya rasa jungle kena ambil sekarang. Tapi tidak kuncikan jungle. Dia ambil Loyi. Okey, team fight yang elok sekarang ni. Cuma bahaya kalau Loyi ni berhadapan dengan Hayabusa secara bersendiri. Namun kita kira-kira rotasi daripada pasukan Selangor Jaya cukup pantas untuk ditampilkan. Kenapa? Mobility yang pantas buat ketika ini untuk memberikan rangsangan. Namun begitu yang sikit sebanyak kerisauan saya adalah Squad Shadow dan juga Shadow Kill mudah sahaja untuk memberikan serangan balas ataupun counter engage kepada serangan hendap yang ingin dibawa masuk oleh Selangor Giant dengan pengambilan Luyi ini. Saya sebenarnya menjangkakan Aura dibawa masuk sebenarnya di mana pasif beliau boleh sahaja membazirkan skill set Hayabusa dengan begitu mudah, tetapi juga skill set CC kalau digabungkan dengan Chow menyebabkan Hamid, menyebabkan Haya sikit suka nak bergerak ke sana ke sini. Okay, itu saja. Malah saya takut sekarang ni Loyi punya combination tak ada bersama dengan follow up yang besar. Contohnya seperti Tigreal ke, Minotaur ke, Kaja ke, yang Chow ni macam ya betul, dia single target dan masalahnya dekat sini adalah Chow. Okey, awak bayangkan, awak pun kena Chow. Adakah kalau Loyi TP, awak boleh terus tendang? Tak. Bagi saya, kalau pendapat saya tak. Sebab Chow perlukan position yang baik dulu, keluarkan skill 1, skill 2 macam tu. Kalau nak serta-merta, Khalid masih lagi ada. Oh, Khalid masih lagi ada. Boleh saja diberikan kepada Cram. Tetapi burst damage yang lebih tinggi lagi kita perlu fikirkan dekat sini. Jadi mungkin Nolan boleh sahaja diberikan fokus untuk Skies guna pakai di dalam pusingan ini. Tapi Link saya rasa dah makin lama populariti Link ni makin lama makin menurun. Walaupun dia tak ada kat Brawl, memang tak popular langsung, tapi Link untuk digunakan sekarang bagi Skies walaupun tak di ban, it's not a good pick bagi pendapat saya. Wow. Lebih baik kalau digunakan Nolan. Ya, saya rasa Nolan. Sebab kalau nak cakap pasal capability untuk split push yang ada pada Link, Nolan boleh melakukan perkara yang sama. Dan tambah, Nolan juga ada escape mechanism selagi dia punya meter dia ada. Dan yang bermain dalam fikiran saya adalah burst damage kemampuan Nolan digabungkan bersama dengan diversion daripada Louis. Itu adalah kombinasi yang berbahaya. Cici dia yang keluar. Macam mana dengan kalau Cici dia memang nak Khalid ni. Macam mana dengan Bane yang kemungkinan besar akan diambil juga oleh Skies? Adakah Bane okey dekat sini? Saya kurang sebab ada Hylos buka highway, sebab Bane tak lari ke? Itu yang saya risaukan. Terutamanya kalau selepas ini digabungkan lagi dengan mid laner yang mampu melakukan poking tanpa henti, menyebabkan Skies menggunakan Bane juga bukanlah dalam situasi yang selesa. Disebabkan kita juga kena ingat Hayabusa, Harid, mobility yang tinggi, Chow bolehnya menangkap. Tetapi kalau Chow seorang diri saja yang sampai di bahagian hadapan, jungler dengan mobility yang perlahan tidak sampai-sampai, ini mungkin menyebabkan ketidaksinambungan daripada pasukan ini. Tapi saya ada satu fikiran, saya dah jangka kali dikeluarkan Glue. Okey tak? Saya tengok alien dah macam Prismid. Sempat kau selit lah. Macam mana dengan Glue tadi? Sambung Karakuri. Glue buat ketika ini tak ada target yang jelas. Takkanlah ambil Glue hanyalah untuk memberikan gangguan kepada high loss sahaja, disebabkan Harid dan juga Hayabusa mobility yang tinggi juga, sikit suka Glue nak memberikan impact yang lebih besar lagi. Dan kita juga masih lagi belum menyaksikan mid laner untuk Ulhetna. Joy pun masih lagi terbuka sekarang ni. Boleh kalau dia ambil Nova, dia ambil Nolan dulu Obvious. Okey. Obvious pemecah komposisi. Okeylah. Saya masih lagi kurang yakin dengan pembawaan Loyi tanpa ada sebarang instant combo dekat sini. Sebab tak ada apa-apa kejutan yang besar. Tak ada. Sebab contoh TP ke mana-mana tak boleh one shot orang. Nolan. Okey, kalau ambil Nolan dia betul boleh. Kalau ambil Nolan tu macam mana dengan Lancelot kalau ambil Lancelot ataupun Julian? Salah satu Julian pun okey. One shot counter Haya, tapi kalah dengan Harid je lah.
Kalau nak Lancelot, boleh tu boleh. Tapi mungkin terpaksa full damage. Lancelot full damage senang cair. Kalau Julian? Kalau Julian saya takut di mana mudah nak ditangkap semula. Tengok. Barca dan juga Tigreal. Wow! Combo. Itu ke counter Bruno yang abadi? Bagi awak macam mana? Barca counter Bruno abadi ke? Sememangnya dengan jarak yang begitu jauh. Cuma saya tak pasti Feather Airstrike adakah mencukupi untuk mengganggu Bruno dengan Malefic Gun. Sepatutnya ya, jarak yang lebih jauh lagi. Tapi kita akhirnya akan mendapatkan jawapan apabila kita menyaksikan perlawanan di antara Fasa dan juga Bruno ini. Tapi sebelum itu, jawapan terakhir daripada Selangor Red Giant. Mereka kena mempunyai hero yang mempunyai sedikit sebanyak CC immunity. Sebabkan kalau tidak, berhadapan dengan Tigreal tak mampu nak melaksanakan apa-apa. Jadi kalau mungkin Nolan tak boleh ni. Lancelot. Alamak. Ini bukan combo one shot. Okey, Tapi ni boleh tabrak masuk. Ni boleh mereka tabrak bermain masuk. siege. Main siege composition. Ini lebih kurang draft Mobile Legends semalam. Hampir sama. Mengharapkan benteng pertahanan yang begitu kebal di bahagian hadapan untuk membenarkan Innocent. Ruang selesa mengeluarkan damage output yang tinggi. Tapi kena ingat, adanya Harid, adanya Haya yang akan pasti mencari jalan, mencari lubang untuk pergi ke arah belakang, menjatuhkan Innocent. Di mana Innocent buat kali ini satu-satunya damage dealer yang terpenting untuk pasukan Selangor Red Giant. Apapun kesimpulan dia, ini adalah satu pertaruhan yang dilakukan oleh pasukan Selangor Red Giants bagi mendapatkan kemenangan yang pertama di dalam Swiss Round M6 World Championship. Kita panjatkan doa dan harapan untuk diberikan kepada Selangor Red Giants. Perlawanan yang cukup penting, perlawanan yang begitu bermakna buat rakyat Malaysia terutamanya. Kita berikan segala tepukan dan sorakan. Pahlawan serigala sudah mengaum, gergasi merah sudah bersedia. Biarkan langit semesta berdentum, asalkan kemenangan dimiliki Malaysia. Perlawanan di antara Ulbenar berhadapan Selangor Red Giant dimulakan. Kali ini pasukan Selangor Red Giants akan berhadapan dengan tindakan agresif daripada Tigreal. Akan cuba mengganggu keberadaan Tigreal. Untuk pasukan Selangor Red Giants perlu untuk berhati-hati dengan Apex 47 bila-bila masa dia boleh untuk melambatkan buff yang dimiliki oleh pasukan Selangor Red Giants. Kawalan Weaver itu adalah antara kekuatan Selangor Red Giant, terutamanya apabila Yums menggunakan Chow dan juga Stormy sikit sebanyak menggunakan hero millennial. Adanya kekuatan pada fasa early game, tetapi gangguan daripada Apex 47 akan cuba dia halang. Rekan dia buat terlebih dahulu, Alien melekat sebabkan kombinasi. Perlahan sangat ni TNZ. Ah. Untuk sampai. Happy. Oh, dia dapat. TNZ dapatkan pembab tersebut. Terlalu perlahan daripada Sky setelah diganggu oleh Apex 47 dengan cukup keras. Saya baru saja cakap kawalan Weaver kekuatan mereka, tetapi begitu mudah lolos. Sah sekali lagi. Shadow kill berjaya untuk diambil oleh pasukan Ulbenar. Satu kill first blood dimiliki oleh TNZ daripada pasukan dari Turki. Sangat berat. Saya janji saya takkan puji lagi. Biarkan saja. Tergantung kepada percaturan daripada Selangor Red Giant. Dengan kekurangan daripada student level untuk tetap pertama ini, Rosa sudah pun mula untuk bergembira di kawasan River. Bukan setakat dapatkan kelebihan daripada student level, malah kill juga dimiliki oleh mereka. Kedudukan gol juga dimiliki oleh mereka. Yums terpaksa berundur. Bayangkan penggunaan Chow tetapi tidak berjaya untuk memenangkan kawasan River. Itu sememangnya cukup penuh dengan penyiksaan. Merugikan keadaan pasukan Selangor Red Giants sekarang terbasar ke belakang. Yums tak dapat pergi level 4. Alien dah tiba untuk memberikan gangguan dari segi Glorious Pathway. Dan sekarang di perebutan tentu akan berlaku. Ya, akan dimulakan oleh TNT buat ketika ini. Tapi adakah Skies akan memberikan respon? Yums meninjau, tetapi perbezaan level 4 berhadapan dengan 6 buat ketika ini. Perbezaan retribution pastinya lebih berpihak kepada TNT. Adakah sekali lagi penculikan perkara yang penting daripada Skies akan mudah dilaksanakan, tetapi di bahagian belakang. Lihat sekarang ini percubaan dengan growth pathway daripada Alien, percubaan untuk masuk ke bahagian depan, tapi dengan adanya tolakan daripada FF7 mengakibatkan Kram mungkin bakal berjaya untuk ditumbangkan. Ada penggunaan retribution dari Rosa. Dia dapatkan turtle. Entah bagaimana Rosa berjaya untuk mendapatkan turtle malam sekarang ini. Alien juga mendapatkan Stormy.
Satu demi satu nyawa dibebaskan Selangor Jaya, bahkan dikorbankan Kram cuma untuk ditumbangkan dan berjaya juga untuk Tianzi mendapatkan kill. Bercoba untuk melarikan diri daripada Yums dan juga Sekas. Mungkin bakal berjaya tapi Sekas masih lagi dicari oleh Rosa. Rosa masih lagi inginkan nyawa Sekas. Jungler Selangor Jaya dalam kedudukan berbahaya. Masih dilepaskan. Satu lagi kill dimiliki walaupun bertukar darah, tetapi tetap saja jungler kesayangan Selangor Giant ditumbangkan. 3 kill dimiliki oleh Yabusa, tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu berita buruk untuk pasukan Selangor Giants, terutamanya sekarang ini Rosa. Yums akan dijatuhkan. Ogi Shadow kill dikombokan dengan FedEx Strike, letupan yang cukup memedihkan. Tak mampu ditanda lagi. Dengan 2 kematian berturut untuk Yums sekarang ini. 5 kill sebelum mencapai minit yang keempat. Perbezaan ekonomi 3,000 pada permulaan game ini. Ini adalah perbezaan yang cukup ketara di antara kedua pasukan dan ini mungkin akan menyebabkan Selangor Giants semakin lama semakin ketinggalan. Sekarang ini nak tak nak mereka kena bertukar gear, bermain sedikit defensif. Di mana Selangor Giants perlu mengelakkan daripada melakukan asakan yang terlampau agresif di mana boleh didenda, tetapi lihat Tommy, okey, flicker juga dipakai. Bermain dengan defensif, itu apa yang diperlukan. Mereka terpaksa mengelak daripada sebarang serangan yang dilaksanakan oleh pasukan Ulfenar. Dan bercerita mengenai permainan defensif. Pengambilan Fredin Jungle untuk bermain defensif itu pastinya bukan perancangan mereka. Tapi itu yang terpaksa untuk mereka laksanakan. Perlu untuk mengharapkan kepada Bruno itu untuk datang ke dalam pertempuran. Mungkin hadirkan diri dalam beberapa minit yang akan datang supaya akan ada serangan yang lebih berkualiti mampu dikeluarkan oleh Selangor Jaya. Kita tahu Loyi bukanlah salah satu hero yang boleh untuk diharapkan daripada sudut pertempuran secara DPS. Tapi masih lagi sekan Selangor Jaya mampu untuk mengharapkan kepada Kram yang menggunakan 4-base ini untuk melakukan zoning out. Kekerasan yang dimiliki oleh beliau masih lagi boleh untuk menjadi salah satu kunci bagi pasukan Selangor Jaya memenangkan pertempuran. Saya tak rasa mereka patut kontes. Saya tak rasa mereka perlu melakukan saingan. Perbezaan level retribution begitu jauh. 9 berbalas dengan 7 buat kira-kira ini. Dan Rosa juga mampu untuk mendapatkan turtle dengan begitu mudah. Cram. Tak dapat. Sekarang turtle. Berapa free digunakan pakai. Sekarang cuba untuk masuk. Dah cuba dah ni. Tapi masih lagi cukup keras untuk bergerak ke depan. Kram. Lompatan demi lompatan. Yums. Tak dapatkan apa-apa. Walaupun dia gunakan Blika. Total dapatkan oleh Sekai. Ada satu keajaiban. Tetapi dengan letupan FedEx Strike Rosa menghalang pemain-pemain Selangor Jaya untuk ke hadapan. Tapi Sekai. Satu menggunakan Blazer Ram. Diteruskan lagi dengan lompatan demi Kram. Satu lagi tertumbang. Yum cuba untuk masuk. Masih lagi mencuba untuk lakukan tendangan berjaya. Tapi lihatlah bagaimana akan tumbangkan mulai Sunshine. Percubaan untuk menemukan Rosa masih lagi berjaya oleh Kram. Walaupun adanya Stormy yang dijatuhkan di bagian tengah. Tapi Innocent pula hadir menemukan kill. Pertempuran yang begitu berat untuk mereka menangkan. Tapi berjaya juga dengan hasil usaha daripada Sekas dan juga Kram sebentar tadi. Nadi tarik telah diruntuhkan di bagian mid lane. Berjaya cukup gembira. Innocent baru menyiapkan melefikan. Sekarang perlu untuk diberikan perhatian untuk pasukan Selangor Jaya. Jangan bergantung hanya kepada nasib. Lebih kepada pasukan Selangor Jaya. Kena usulkan satu lagi langkah untuk mereka menang. Dapatkan Rosa terlebih dahulu. Elakkan ultimate implosion daripada pasukan Ulfenar. Dan semuanya akan jadi smooth. Walaupun smooth dekat Bamos. Ya, tetapi segala-galanya dimulakan dengan Zium memberikan gangguan di bahagian belakang dan itu yang dilakukan oleh Lium buat ketika ini membeli masa, menarik perhatian Ulfenar. Sama puas dibuka. Lekat. Cantik lekat. Terkena lekatan tersebut. Sekarang ini pemain-pemain milik pasukan Ulfenar sedikit demi sedikit terpaksa untuk melepaskan menara mereka. Terpaksa untuk mereka pula bermain daripada belakang dan ini adalah kelebihan Selangor Giant untuk memastikan mereka mendapatkan kelebihan daripada sudut map bagi memaksimalkan penggunaan Loyi tersebut. Perbezaan ekonomi. Okey. Sekarang ini hanyalah 1,000 gol sahaja di antara kedua pasukan. Perlahan Selangor Giant kembali keseimbangan di antara kedua-duanya buat ketika ini. Innocent juga masih lagi berada dalam keadaan yang selesa. Walaupun hanya 1 kill, tetapi perbezaan gol dengan Sunshine juga tidaklah begitu jauh. Dan di sebaliknya, Innocent yang berada di bahagian hadapan buat ketika ini. Turtle, pelapon hidup akan menjadi rebutan. Ya, betul. Tapi sekarang dia boleh kira ke power spike cukup kat sini Sanfras untuk pasukan Selangor Jaya cepat setting fight? Dah boleh fight. Sebab sekarang ni kalau kita lihat daripada sudut itemization untuk Bruno daripada Innocent, dah ada 2 item. Okey. Boleh kita katakan ini adalah waktu yang sesuai juga untuk Selangor Jaya melakukan pertempuran. Apex. Dan sekarang ini FF47 nyawa sangat-sangat naik. Implosion tak dapat apa. Apex dijatuhkan. Alien cuma dicari. Percubaan untuk bergerak ke
Tapi dan juga PDS tapi gagal. Kram di belakang memberikan lompatan belum matang. Double kill untuk Innocent dapatkan. Lord ada persahan ini. Dua pemain daripada pasukan Ulfenar sudah dijatuhkan. Percubaan berstormy tapi gagal terbagai Sunshine dan Lord sekarang ini dengan aman boleh untuk dimiliki oleh kita. Satu ayat saya nak cakap. Implosion apa? Apex 47. Tak dapat apa, Tak sempat nak sedot. Dah kiok. Cubaan untuk menangkap begitu sukar. Lord berjaya dimiliki. Tapi kita juga kena sedar Bruno dengan adanya Worldy boleh saja menggagalkan implosion dengan begitu mudah. Itu yang menyukarkan keadaan kepada Apex 47 sebentar tadi. Itu yang menyebabkan kenapa Innocent begitu yakin bermain agresif buat kira ini. Dan tak dilupakan juga PDS Strike daripada Wasa juga cuba dikenai kepada Innocent tetapi mudah dielakkan oleh beliau. Sekarang ini walaupun dengan 4 kill dimiliki oleh TNZ, level 13 untuk beliau tapi tak ada ruang untuk dia melakukan serangan. Mungkin sedikit terlalu selesa, tidak memberikan tumpuan dalam mengasak lagi backline milik pasukan Selangor Giant. Yang mana sekarang ini daripada sudut gol sudah pun dimiliki kembali oleh Innocent dengan 7,800 gol di hadapan. Memang sangat-sangat jauh nak dibandingkan dengan 6,400 yang dimiliki. Tapi dia sekarang disekai. Hilang pula diletupkan oleh Rosa. Di saat serangan perlu dilaksanakan oleh Selangor Giant. Kita kehilangan Sekais. Tetapi Menar masih lagi berjatuh didapatkan. Lord masih lagi berada di bagian bawah. Ini belum lagi penamat bagi pertahanan dilaksanakan oleh Ulfenar. Ya. Nampak sakitnya damage daripada Bruno Innocent. Ada 4 kaki belum tentu boleh main bola. Betul. Apex 47 kuda, ya betul. Tapi dapat bola bukan nak pas. Damage yang cukup kuat dilepaskan. Dan sekarang Apex 47 baru menyiapkan Dominance Ice untuk mengurangkan regeneration yang mampu untuk didapatkan oleh pasukan Selangor Giant. Okay, ada lagi Holy Defense di bahagian tengah untuk Ulhead. Nah, pada minit yang ke-10 buat ketika ini Selangor Red Giant kalau mereka memenangkan satu team fight, mereka boleh saja memaksa memecahkan pintu di bahagian tengah buat ketika ini. Namun itu mereka kekal berdisiplin mengawal segala resources di dalam kawasan jungle milik Ulheadna. Dan ini yang sebaliknya membenarkan mereka masih lagi kekal berada di bahagian hadapan. Lihat damage deal ranking buat ketika ini. Innocent, Ram terus sahaja melonjak naik kepada bahagian teratas buat masa kini. Kram ya, damage tertinggi. Ya, macam saya kata tadi, untuk damage di bahagian awal permainan kita boleh lebih harapkan Kram daripada Stormy. Sebab dalam keadaan losing memang Logi agak sedikit kurang berkesan. Tapi Apex terkena damage yang besar. Apex dikejar, Apex hilang. Ya, kena rembat dengan bola daripada Innocent. Tadah saja. Tadah aja berdiri tegak Kram. Bukan lag, bukan minta pause tetapi menarikan damage masih lagi mampu tertadah dengan cukup gagal oleh Kram di bahagian hadapan. Apex ini bukannya Karufami Cekmat boleh untuk menangkap bola yang tindang oleh Ahmad Ehsan. Tidak boleh sebab damage yang dikeluarkan oleh pasukan Selangor Giant cukup besar menyebabkan begitu sakitnya kill dan juga damage yang diserap oleh pasukan Ulheadnar. Nampaknya Selangor Giant semakin lama semakin yakin. Sekarang ini Lord boleh saja menjadi fokus utama mereka untuk membantu mereka melakukan serangan yang sesungguhnya. Tetapi pastinya menantikan minit yang ke-12 terlebih dahulu untuk mendapatkan Luminous Lord. Jadi Ulheadna, persoalannya adakah mereka akan cuba untuk memberikan saingan kepada pengambilan Lord ini ataupun tidak? Kalau kita melihat mereka adanya pasar, patutnya mereka boleh melakukan pertahanan tapi fokus pada kawasan jungle terlebih dahulu. Apex masuk Mana? Tak masuk kan? Terpaksa untuk membiarkan saja pemain-pemain pasukan Selangor Giant bertempiaran. Apex tunggu momen depan. Sebab dia tahu Innocent masih lagi ada menggunakan Purify. Kalau dia gunakan Flicker dengan Implosion, sia-sia jawabnya. Mungkin dia akan kena counter. Tapi sekarang ini Apex 47 masih lagi kena poke. Betul-betul diberikan tumpuan. Sunshine juga cuba untuk masuk tapi Yums memberikan serba sedikit kegusaran tapi Tensi diberikan Lord. Masalah besar untuk Selangor Giant tapi mereka berikan tumpuan kepada bahagian water lebih dahulu. Kram cuba untuk pakai Apex. Apex ditumbangkan. Namun dalam waktu ini damage dari Sekais datang daripada bahagian kanan. Shutdown dimiliki oleh Sami. Berbaki 2 orang pemain saja. Walaupun mereka diberikan Lord tapi ada surprise dekat bahagian base mengakibatkan 2 orang lagi dijatuhkan. 2 kaki yang akan menjadi satu keadaan yang perlu untuk kita puji pada pasukan Selangor Giant. Satu adalah kaki Bruno daripada Ahmad Ehsan. Satu lagi adalah kaki Yums yang menyepak pasukan dari Rosa
berjaya ditangkap. Kurasakan kurang dalam hatiku, tetapi itulah dia. Rosa telah disingkirkan. Sangat-sangat sakit. Bola saiz 5 daripada Innocent. Terus, nak lawan damage. Masuk, bagi tahu. Dia cuba-cuba lah. Dia cuba-cuba tapi dia yang merasa sakit. Jangan cuba menghadapi Innocent, terutamanya buat ketika ini penggunaan Bruno beliau dengan itemization yang hampir sempurna. Ini yang menyebabkan kenapa All Head Nas sekarang ini berada dalam situasi yang agak sukar disebabkan mereka nak menjatuhkan seorang gol lainnya juga. Bukan Lester. Apex? Datang tu. Walau weh. Nak tengok magic tak Apex? Sak. Magic Buat trik. Habis kita kena bertenang buat seketika waktu tuan-tuan dan puan. Satu lot sudah pun kehilangan. Sekas diberikan tumpuan. Sekas masih bertahan. Ada tahun terkenal. Dia cuba mencari tendangan ke arah Rosa. Rosa juga akan ditumbangkan. 2 orang terkubur. Alien cuba untuk dijatuhkan oleh Innocent. Double kill oleh Innocent. 2 orang lagi terpaksa untuk pulang terlebih dahulu, mengakibatkan sekarang ini menarik tentera di bahagian tengah mungkin hampir mustahil untuk dipertahankan oleh Pascal benar. Berbaki Apex 7 dan juga TNZ saja untuk melakukan pertahanan. Innocent sedikit akan memberikan damage tapi Apex terpaksa untuk membiarkan saja. Menarik itu dihancurkan. Implosion dapatkan beberapa orang pemain. Tapi lihat bagaimana Oki sedikit tak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Malah pemain-pemain serangan Zain akan terus masuk. Berjaya ataupun tidak menghasilkan kristal. TNG juga akan ditumbangkan. Percobaan untuk dapatkan kemenangan. Selangor Raid Giant menang. Inilah dia kebarisan untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau semalam kita